Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah mengapa Sabah sertai Malaysia. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Semasa tanah Melayu menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Sarawak dan Sabah bukanlah sebahagian daripadanya. Jadi, disebabkan Sabah dan Sarawak bergabung dengan Semenanjung 6 tahun lepas itu, iaitu pada 16 September 1963. Kita sekarang ini bukan sahaja menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia, tetapi juga Hari Malaysia. Korang boleh rujuk dalam dokumen MA63 dan kawan kita orang dari tim MA63 pun dah terangkan secara mudah. Borneo Utara dan Sarawak dan negara Singapura akan digabungkan dengan negeri-negeri yang sedia ada dalam Persekutuan Tanah Melayu membentuk suatu kesatuan yang dinamakan Malaysia berikutan dari perjanjian yang termeterai. Jadi, sempena Hari Malaysia pada 16 September, kami nak cerita sedikit pasal tokoh di Sabah yang banyak membantu merealisasikan penubuhan Malaysia pada hari ini. Korang mesti biasa dengar nama-nama tokoh ini, cuma mungkin tak ingat sangat apa sumbangan dia pada negara. Kalau korang nak tahu, tokoh ini adalah antara orang penting yang terlibat dalam pembentukan Malaysia, dan mereka adalah Tun Fuad Stephen, seorang pemimpin rakyat dan penulis yang membongkar kebincangan pentadbiran British. Tun Fuad Stephen atau nama sebenarnya Tuan Haji Muhammad Fuad Stephen berasal dari Kota Kinabalu. Pada asalnya, dia dilahirkan sebagai Donald Al-Suis Marmaduke Stephen dan kemudiannya menganut agama Islam pada tahun 1971. Sebelum terlibat dalam politik, Tun Fuad merupakan penulis yang memperjuangkan masyarakat setempatnya. Dia tahu yang seluruh masyarakat pribumi Sabah memerlukan pembelaan sewajarnya. Melalui tulisan dalam not Borneo, dia dengan beraninya telah membongkar kepincangan pentadbiran British di Sabah dan dasar-dasar yang dianggap menindas masyarakat pribumi. Dia juga pernah menubuhkan akhbar sendiri, iaitu The Sabah Times, dan menjadikan akhbarnya sebagai suara perjuangan bagi menyedarkan masyarakat anak bangsanya, sekaligus mendapat kepercayaan rakyat setempat bila dia beralih arah ke dalam bidang politik. Bila Tun Fuad masuk dalam bidang politik pula, dia juga antara salah seorang yang menandatangani perjanjian pembentukan Malaysia di London. Sebaik saja pembentukan Malaysia diluluskan, Sabah menganggotai Malaysia dan Tun Fuad Stephen dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama dan kemudiannya yang kelima. Tun Fuad Stephen juga merupakan yang dipertua
negeri Sabah ketiga. Dia menjadi pengurusi Pertubuhan Kadazan Bersatu, yaitu UNCO, dan memainkan peranan besar di dalam penubuhan Parti Perikatan Sabah pada tahun 1962. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, tapi banyak cabaran yang dilalui Tun sebelum tertubuhnya Malaysia sekarang. Sebelum Sabah nak sertai Malaysia, negeri di bawah Bayu pada masa itu, ada beberapa pilihan, iaitu pertama, bergabung dengan Sarawak dan Brunei. Kedua, bergabung dengan Malaya, iaitu Semenanjung. Ketiga, bergabung dengan Filipina. Keempat, bergabung dengan Indonesia. Kalau Sabah jadi bergabung dengan Indonesia, jadi namanya Indonesia Raya. Antara pilihan yang Sabah ada ialah untuk bergabung dengan Sarawak dan Brunei, sebab diorang bukan wilayah Indonesia. Tetapi masalahnya masa itu, Indonesia pun ada rancangan nak buat Indonesia Raya yang nak masukkan Borneo Utara, iaitu Sabah sekarang ini, dan Sarawak untuk sertai Indonesia Raya ini. Pada masa itu juga, British tak nak hilang pengaruhnya di dalam Sabah, Sarawak dan Brunei sebab kekayaan hasil bumi yang negeri-negeri ini ada. Tun Fuad sebenarnya risau dengan keselamatan Sabah yang berdekatan dengan Kalimantan, iaitu wilayah Indonesia yang masa itu di bawah pemerintahan Soekarno. Jadi Tun Fuad sendiri fikir kalau Sabah sertai Sarawak dan Brunei mungkin lagi senang kena serang. Sebabnya ketiga-tiga negeri ini belum merdeka lagi. Satu lagi masalah adalah sebab Filipina ada sorakan niat untuk ambil Sabah, sebab dia anggap Sabah hanyalah disewakan kepada British, bukan diduduki. Jadi masa tahun 1962 lagi, Indonesia dan Filipina ini memang dah nak sangat dengan Sabah, tetapi Tun Fuad fikir panjang untuk rakyat dia. Dan apa yang terbaik bila dia fikir dalam-dalam antara Filipina ataupun Indonesia, kedua-duanya pun bukanlah jalan terbaik untuk Sabah. Lepas bertahun-tahun fikirkan pilihan yang ada untuk Sabah, apa yang penting sekarang adalah keselamatan negeri itu. Tun Fuad akhirnya nampak gambaran yang lebih besar, iaitu lebih baik dia bergabung dengan Malaya. Jadi Sabah pun akhirnya bergabung dengan Tanah Melayu, sebab Tanah Melayu ini ada latar belakang bawah jajahan British. Filipina dijajah Spanyol, manakala Indonesia pula pernah dijajah Belanda dan kemudiannya terpengaruh dengan pahaman komunis. Jadi Sabah kemudiannya bersetuju untuk sertai Malaysia, sebab dia fikir yang Sabah akan ada hak yang sama rata dengan Tanah Melayu, yaitu Malaysia sekarang. Dan bukannya ditekan kalau dia sertai Filipina maupun Indonesia. Disebabkan perkara ini jugalah pihak Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. Presiden Soekarno pula perkenalkan slogan Ganyang Malaysia, sebab Indonesia dakwah Sabah dan Sarawak itu adalah mereka punya, manakala Filipina pula dakwah yang Sabah tu milik mereka. Tapi ada juga konflik kecil berlaku selepas itu. Sebenarnya semasa Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun 1965,
Sabah dan Sarawak pun sebenarnya ingin keluar. Tapi bila fikir balik kemungkinan buruk yang boleh terjadi, Sabah akhirnya terus berada dalam Malaysia. 11 hari lepas Singapura keluar, Tun Fuad pun lepaskan jawatannya sebagai Ketua Menteri Sabah selepas dia bermain golf satu pusingan dengan Tunku Abdul Rahman. Tapi umurnya Tun Fuad Stephen tak panjang. Sebelum berlakunya kes-kes pesawat Malaysia yang terhempas macam MH643, MH370, MH17 dan sebagainya, ada sebuah kisah lain yang berlaku yang dipanggil tragedi Double Six. Tragedi tersebut berlaku pada 6 Jun 1976 di mana pesawat kecil jenis GAF Nomad buatan Australia yang dinaiki Tun Fuad terhempas dalam keadaan menjunam berhampiran dengan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Pesawat itu juga dikendalikan oleh Sabah Air dari lapangan terbang Labuan ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, mengorbankan 10 lagi yang lain termasuklah anak kapal. Senarai mereka yang terkorban dalam peristiwa Double Six adalah: pertama, Ketua Menteri Sabah Tun Muhammad Fuad Stephen. Kedua, Menteri Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Peter Mujuntin. Ketiga, Menteri Perhubungan dan Kerja Raya Datuk Chong Tin Un. Keempat, Menteri Keuangan Negeri Datuk Saleh Sulong. Kelima, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Darius Binion. Keenam, Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan Wahid Peter Andau. Ketujuh, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah Dr. Syahidi Husin Wafa. Kelapan, Setiausaha Sulit kepada Menteri Keuangan Malaysia Tengku Razalik Hamzah Isyakatan. 9. Pengawal Peribadi kepada Tun Fuad Kopral Said Muhammad. 10. Juruterbang Gandhi Jenatan. 11. Johari Tun Fuad Stephen, anak Tun Fuad Stephen. Laporan daripada siasatan kemalangan dikatakan sebab pesawat Nomad itu terlebih muatan. Sebenarnya had muatan cumalah 6 penumpang, tetapi yang naik masa itu adalah 11 orang.